Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman globalisasi ini, pelbagai isu-isu permasalahan berlaku, terutama sekali permasalahan tentang institusi kekeluargaan. Seandainya keluarga bahagia, ia akan membentuk masyarakat yang hebat dan sejahtera. Sebaliknya, jika keluarga porak-poranda, lambat laun masyarakat akan binasa. Justru itu Allah mensyariatkan perkahwinan sebagai penyelesaian kepada permasalahan tersebut. Perkahwinan dari sudut bahasa, perkataan nikah itu berasal daripada bahasa Arab yang bermakna himpun, kumpul dan cantum. Menurut syariah, nikah ialah satu akad untuk mengharuskan perhubungan, iaitu persetubuhan antara lelaki dan perempuan menggunakan lafaz nikah, tazwij dan terjemahannya. Namun apa yang saya bincangkan dalam bab perkahwinan ini adalah berkaitan tentang individu yang berada dalam bidang kuasanya untuk menjadi wali kepada bakal pengantin perempuan, terutama sekali dalam kategori wali hakim, dan menjelaskan berkaitan wali dalam pernikahan. Perkara ini perlu dibincangkan bagi mengelakkan masyarakat Islam di Malaysia jelas akan hal ini. Justru saya akan membincangkan tentang tajuk wali dalam pernikahan, wali hakim dan pelaksanaannya di Malaysia. Pengertian wali. Menurut bahasa, kesanggupan bertindak, mengurus atau kekuasaan mentadbir sesuatu, manakala dari segi istilah pula orang yang memiliki atau diberikan kuasa syarak untuk mengangkat nikah. Adapun makna kata pendapat yang lain, wali dalam nikah adalah orang yang menentukan sahnya akad. Akad nikah tidak sah dengan ketiadaan wali itu seperti bapa, orang yang diwasiatkan, kaum kerabat yang dekat, iaitu al-qarib, al-ashib, orang yang membebaskan hamba, penguasa dan raja. Antara rukun nikah adalah wali. Namun demikian, ada kalanya pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan boleh menggunakan wali hakim. Adalah wajar jika kita merujuk kepada pengertian wali secara umum dan pembahagiannya. Kemudian kita ikuti dengan penjelasan tentang wali hakim, definisi, kedudukan dan sebab-sebab yang membolehkan berperanan di dalam sesuatu perkahwinan. Wali dalam urusan perkahwinan ialah seorang yang memiliki kuasa mengahwinkan seorang anak perempuan, sama ada dia adalah penjaganya ataupun bukan. Kewujudan wali adalah penting bagi mengesahkan sesuatu perkahwinan. Wali di dalam mazhab Syafi'i merupakan salah satu rukun perkahwinan. Tanpa wali atau keizinan kepada wakilnya, sesuatu perkahwinan itu dihukum tidak sah. Hukum ini adalah merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa sahaja perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, maka perkahwinannya itu batal, tidak sah. Jika dia disetubuhi oleh lelaki yang mengahwininya itu, maka dia berhak mendapatkan mas kahwin kerana dia, iaitu lelaki itu, telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika mereka, iaitu para wali, berbalah, maka sultanlah yang menjadi wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali. Riwayat Al-Darimi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Abu Daud Al-Tayalisi. Berdasarkan kepada hadis di atas, ulama membahagikan wali kepada dua peringkat, iaitu wali nasab dan wali hakim, atau disebut juga sebagai wali sultan. Wali nasab ialah orang yang mempunyai pertalian keturunan dengan seorang perempuan yang bakal berkahwin, seperti bapanya, datuknya dan lain-lain. Wali hakim ialah ketua negara Islam atau wakilnya seperti qadi besar, qadi daerah, atau mereka yang mendapat tauliah daripada pejabat-pejabat qadi daerah. Biasanya mereka ini terdiri daripada imam masjid, bilal, atau seorang alim yang berada di kampung. Wali hakim bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Menurut Seksyen 2 dalam kurungan 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, wali hakim bererti wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertua Agong dalam hal wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, atau oleh raja dalam hal sesuatu negeri lain, untuk mengahwinkan perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab. Terdapat beberapa situasi di mana wali hakim boleh digunakan. Wali menurut istilah syarak.
para sarjana Islam telah memberikan pelbagai definisi mengenai wali atau pewalian ini dari sudut istilah syarak. Antaranya ialah Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan pewalian dengan maksud kuasa yang membolehkan seorang untuk melakukan akad atau membelanjakan harta tanpa keizinan orang lain. Menurut Al-Sayyid Sabiq, pewalian bermaksud suatu hak menurut syarak yang berkuasa melaksanakan perintah atas orang lain dengan paksa. Menurut Badran Abu Al-Ainain Badran, pewalian ialah kuasa syarak yang diberikan kepada wali untuk menguruskan akad nikah dan untuk membelanjakan harta serta melaksanakan perintah tersebut. Menurut Abdul Karim Zaidan, perwalian ialah kekuasaan secara syarak terhadap diri dan harta mengikut turutan pelaksanaan kedua-duanya. Menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, perwalian bermaksud orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan hukuman bagi sesiapa yang berada di bawah jagaannya menurut syarak, sama ada dengan keizinan atau paksaan. Muhammad Salam Madkhur mengatakan bahawa perwalian ialah kekuasaan yang diberikan oleh syarak untuk membolehkan orang tersebut mengadakan akad atas diri dan harta melaksanakan kedua-duanya menurut syarak. Berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh para sarjana Islam tersebut, walaupun dengan olahan yang berbeza tetapi dapat memberikan pengertian yang sama, iaitu bermaksud seorang lelaki yang ada kuasa untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah tanggungannya. Susunan wali dalam pernikahan. Susunan yang paling terawal adalah bapa kandung kepada bakal pengantin perempuan. Kemudian datuk dan ke atas dan seterusnya. Saudara lelaki seibu sebapa, yakni adik-beradik. Saudara lelaki sebapa, yakni adik-beradik juga. Anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, yakni anak saudara. Anak lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan ke bawah, yakni anak saudara. Saudara lelaki bapa seibu sebapa, yakni bapa saudara. Saudara lelaki bapa sebapa, iaitu bapa saudara. Anak lelaki daripada saudara lelaki bapa seibu sebapa, yakni sepupu. Anak lelaki daripada saudara lelaki bapa sebapa dan ke bawah, yakni sepupu. Bapa saudara lelaki kepada bapa seibu sebapa, yakni datuk saudara. Bapa saudara lelaki kepada bapa sebapa, yakni datuk saudara. Dan anak saudara lelaki kepada bapa seibu sebapa, yakni sepupu kepada bapa. Anak saudara lelaki kepada bapa sebapa, yakni sepupu kepada bapa. Yang terakhir sekali ialah merupakan wali hakim atau wali raja dan juga wali sultan. Baiklah, kita teruskan dengan syarat-syarat menjadi wali. Adapun syarat untuk wali, yang pertama sekali ialah mestilah dari orang yang berakal. Makna kata lain ialah waras, mampu mempertimbangkan sesuatu dengan rasional. Yang kedua, baligh. Orang yang menjadi wali mestilah sudah baligh, sudah masuk peringkat usia yang matang. Seterusnya, yang ketiga, merdeka, iaitu bebas daripada mana-mana hubungan perhambaan, tidak menjadi hamba kepada mana-mana orang. Yang keempat, kesamaan agama, iaitu Islam. Maka tidak sahlah wali itu sekiranya kafir untuk orang Islam lelaki dan juga perempuan. Begitu pula tidak sah pewalian orang Islam untuk orang kafir lelaki atau juga perempuan. Adapun orang kafir menjadi wali bagi wanita kafir adalah meskipun berbeza agamanya. Dan orang yang keluar dari agama, yakni murtad, tidak boleh menjadi wali kepada sesiapa pun. Kemudian, adil bukan dari kalangan orang yang fasik. Maksudnya adil di sini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
tidak memberatkan sebelah pihak. Sebahagian ulama menjadikan perkara itu sebagai syarat, tapi sebahagian lain mencukupkan dengan syarat sebelumnya. Sebahagian lagi mencukupkan syarat dengan kemasalahan bagi yang diwalikan untuk menikahkannya. Syarat seterusnya adalah mestilah lelaki berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang bermaksud wanita tidak dibolehkan menikahkan wanita lainnya, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, kerana wanita penzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri. Baiklah, yang terakhir, bijak, iaitu orang yang mampu mengetahui kesetaraan antara kedua pasangan dan permasalahan dalam pernikahan. Para wali mestilah mengikut turutan menurut ahli fiqh. Maka tidak dibolehkan melangkaui wali terdekat, kecuali jika wali terdekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Wali seorang wanita adalah bapanya, kemudian orang yang diwasiatkan untuk menjadi walinya, kemudian adalah datuknya, dari bapa sampai ke atas, kemudian anak lelaki, kemudian cucu sampai ke bawah, kemudian saudara lelaki sekandung, berikutnya saudara lelaki sebapa, kemudian anak dari keduanya, kemudian pakcik kandung, lalu pakcik sebapa, kemudian anak dari keduanya, kemudian yang terdekat dari sisi keturunan dari asobah seperti dalam waris, kemudian penguasa Muslim dan orang yang menggantikannya seperti hakim, sebagai wali bagi yang tidak mempunyai perwalian. Faktor wali. Wali nasab adalah orang yang memiliki kuasa syarak untuk mengakad nikahkan perempuan daripada keturunan yang berasaskan pertalian darah yang sah. Wali nasab juga mempunyai bahagian-bahagiannya. Yang pertama ialah wali mujbir. Maksud wali mujbir ialah bapa atau datuk sebelah bapa dan ke atas kepada bakal pengantin perempuan. Kedua ialah wali ijbar. Wali itu boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu al-kasirah dan al-muttadiyah. Wali al-kasirah ialah kuasa yang ada pada seorang untuk menikahkan dirinya sendiri. Para fuqaha bersepakat bahawa hal ini diperuntukkan kepada lelaki yang akil baril, boleh membuat keputusan sendiri dalam hal pernikahan tanpa campur tangan orang lain. Wali al-muttadiyah pula merujuk kuasa seseorang untuk menikahkan orang lain. Al-ikhtiyar, kuasa penuh untuk melakukan akad pernikahan tetapi tidak mempunyai kuasa mutlak untuk memaksa seseorang perempuan berkahwin. Yang ketiga, berdasarkan kuasa perundangan al-ammah, pensabitannya kepada ketua negara dan pelaksanaannya secara perundangan dan bukannya peribadi. Kuasa ini terletak di tangan pemerintah al-khassah. Pensabitannya kepada orang perseorangan dan pelaksanaannya secara peribadi dan bukannya secara perundangan. Kuasa terletak kepada para wali berdasarkan turutan perpindahan menurut hukum syarak. Wali al-muttadiyah pula boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Yang pertama, berdasarkan kepada orang yang berhak mewalikan, iaitu al-asliyah, kuasa wali yang disabitkan daripada mula lagi dan tidak memerlukan bantuan orang lain, seperti wali bapa dan datuk yang sabit kerana kebapaan. Kemudian al-niyabiyah, kuasa wali yang diambil oleh orang lain selain bapa dan datuk seperti wali bapa saudara. Yang keduanya, berdasarkan orang yang berada di bawah kuasa walinya, al-ijbar, kuasa penuh untuk melakukan akad pernikahan terhadap perempuan yang masih gadis di bawah umur secara paksa tanpa keizinan perempuan itu terlebih dahulu dengan lelaki yang sekufu dengannya.
Seterusnya, yang ketiga, wali raja, wali sultan, wali hakim. Wali am, pembahagian wali ini adalah wali yang ditauliahkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atau DYMM Sultan atau Raja untuk mengahwinkan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, wali ghaib atau walinya enggan mengahwinkannya tanpa suatu sebab yang munasabah mengikut hukum syarak. Hal ini meliputi juga kadi yang diizinkan kerana dia merupakan naib kepada pemerintah. Badran Abu Al-Ain Badran menyatakan bahawa wali hakim ialah pemerintah yang mempunyai kuasa melaksanakan segala tindakan terhadap rakyatnya, sama ada mereka setuju atau tidak, selagi tindakan itu untuk kebaikan mereka. Kuasa ini meliputi hakim atau naibnya. Hakim juga berhak melantik sesiapa sahaja seperti qadi untuk melaksanakannya. Ahmad Al-Hasri pula mendefinisikan wali hakim ialah sultan atau hakim atau sesiapa sahaja yang dilantik dan diberikan kuasa kepadanya untuk menjadi wali ketika ketiadaan wali khas dengan sebab pertalian kekeluargaan misalnya. Undang-undang keluarga Islam yang berkuat kuasa mengikut negeri di Malaysia berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Perkara yang berkaitan dengan agama Islam terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Bidang keagamaan meliputi hukum syarak. Undang-undang diri dan keluarga termasuk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, perkara yang diberikan kuasa oleh Perlembagaan Persekutuan kepada negeri-negeri meliputi aspek pertunangan, perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah, penggamilan anak angkat, taraf anak, penjagaan anak, pemberian pembahagian harta dan amanah, bukan khairat dan perkara yang seumpamanya. Perkahwinan meliputi pertunangannya. Syarat sah perkahwinan, syarat yang membolehkan perkahwinan itu didaftarkan, mas kahwin, pendaftaran dan poligami. Berdasarkan takrifan ini, dapat disimpulkan bahawa wali hakim ialah sultan yang merupakan pemerintah sesebuah negara Islam atau naibnya, iaitu hakim atau qadi atau sesiapa sahaja yang diberikan kuasa oleh sultan bagi mewakilinya untuk bertindak sebagai wali nikah kepada perempuan yang tiada wali untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Akhir sekali, dalam bahagian kategori wali, dalam bab pernikahan adalah wali tahkim. Maksudnya, seorang yang dilantik oleh pasangan pengantin untuk menjalankan akad nikah di tempat yang tiada nasab dan tiada wali raja, wali sultan, wali hakim, wali am dengan syarat-syarat tertentu. Namun, dalam konteks negara Malaysia, perkara ini tidak dipakai kerana Malaysia masih mempunyai ketua negara dan orang yang lebih berhak menjadi wali kepada bakal pengantin perempuan. Yang kedua, pembubaran perkahwinan yang meliputi penceraian dengan talak, penceraian dengan perintah, penceraian dengan tebus talak atau khuluk, penceraian dengan taklek, fasakh, anggapan mati, pendaftaran penceraian, muta'ah atau pemberian sagu hati sesudah bercerai dan harta sepercarian. Yang ketiga, nafkah yang meliputi nafkah isteri, anak, nafkah-nafkah lain, kuasa mahkamah dalam membuat perintah nafkah dan nafkah selepas penceraian. Yang keempat, penjagaan yang meliputi orang yang berhak menjaga anak serta kelayakan masing-masing. Lama tempoh penjagaan, perintah penjagaan oleh mahkamah, kuasa penjagaan atas harta, pelantikan penjaga oleh mahkamah, pemecatan penjaga, had kuasa penjaga dan kuasa mahkamah membatalkan hak penjagaan. Yang kelima, pelbagai yang meliputi pengiktirafan kepada perkahwinan yang dilakukan di luar negara atau negeri, penentuan bapa bagi anak yang dilahirkan, masalah isteri yang ditinggalkan oleh suami
dan masalah perkahwinan yang tertakluk pada undang-undang negara asing dan penalti bagi kesalahan yang melibatkan undang-undang keluarga Islam. Aspek wali termasuk dalam perkara pertama di atas, iaitu syarat-syarat sah perkahwinan. Keseluruhan undang-undang keluarga Islam di negeri di Malaysia mempunyai peruntukan berkaitan dengan orang yang boleh mengakad nikahkan perkahwinan. Bagi wilayah Persekutuan Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Pulau Pinang, Perlis, Sabah dan Selangor, undang-undang yang berkuat kuasa menjelaskan orang yang boleh mengakad nikahkan perkahwinan menurut hukum syarak terdiri daripada individu yang berikut. Yang pertama, wali di hadapan pendaftar. Kedua, wali di hadapan dan dengan kebenaran pendaftar. Ketiga, pendaftar sebagai wali dan keempat, wali raja sekiranya suatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali daripada nasab. Bagi negeri tersebut, hanya individu yang disedarakan sahaja boleh melakukan akad nikah. Dapat diperhatikan, kedudukan wali di tempat pertama untuk melakukan akad nikah dan hendaklah dilakukan di hadapan pendaftar. Namun, akad nikah itu boleh dilakukan oleh wali-wali dengan syarat dilakukan di hadapan dan dengan kebenaran pendaftar. Seterusnya, undang-undang membenarkan akad pernikahan dilakukan oleh wali hakim dalam kes seseorang perempuan itu tidak mempunyai wali daripada nasab. Negeri Pahang dan Perak juga mempunyai peruntukan yang sama seperti negeri di atas. Namun, kedua-dua negeri terbabit menggunakan istilah wali hakim yang merujuk kepada wali raja. Demikian juga halnya dengan negeri Sarawak, terdapat pertambahan dalam Subsection 6 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001, Ordinan 43 tahun 2001 memperuntukkan kuasa kepada Yang di-Pertua Negeri untuk bagi negeri Terengganu, peruntukan bagi orang yang boleh mengakad nikahkan perkahwinan lebih ringkas. Seksyen 6 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Enakmen 12 tahun 1985 memperuntukkan bahawa sesuatu perkahwinan di Terengganu hendaklah mengikut peruntukan enakmen ini dan hendaklah diakad nikahkan mengikut hukum syarak hanya oleh wali dengan kebenaran pendaftar atau seorang jurunikah sebagai wakil wali. Manakala berkaitan dengan penggunaan wali hakim pula adalah berdasarkan Seksyen 11 B. Dapat diperhatikan keseluruhan undang-undang keluarga Islam menetapkan wali sebagai orang yang berhak untuk mengakad nikahkan sesuatu perkahwinan. Keadaan ini selari dengan pandangan daripada jumhur. Demikian juga penjelasan berkaitan dengan kuasa yang ada pada wali hakim untuk mengakad nikahkan seseorang perempuan yang tidak ada wali nasab dalam perkahwinan. Izin dan wakalah wali. Setiap bakal pasangan pengantin di Malaysia perlu melengkapkan borang dan surat izin dan wakalah wali. Borang ini hanya perlu diisi seandainya wali kepada bakal pengantin perempuan tidak dapat menghadirkan diri daripada hari majlis pernikahan, akad nikah. Borang ini merupakan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Subsection 3A di Malaysia. Pada borang izin dan wakalah wali ini perlu diisi oleh bakal pengantin perempuan. Kemudian, maklumat-maklumat yang telah dilengkapkan oleh bakal pengantin perempuan akan dilafazkan di hadapan pendaftar atau penolong pendaftar dan lafaz tersebut akan disahkan oleh pendaftar atau penolong pendaftar dengan mentandatangani di ruang yang ditetapkan. 12. Kesimpulannya,
Perbincangan dalam makalah ini sangat penting dalam menjelaskan definisi kepada istilah wali, wali mujbir dan wali hakim yang merupakan intipati dalam memahami peranan mereka dalam proses akad nikah sesuatu pernikahan. Fuqaha telah menjadikan landasan syarak sebagai panduan dalam membentuk undang-undang keluarga Islam agar lebih sempurna. Sementara itu, undang-undang keluarga Islam yang berkuat kuasa di negeri-negeri di Malaysia masih memerlukan penambahbaikan dalam menjelaskan definisi wali mujbir dan wali hakim. Pihak berwajib perlulah menteliti juga pandangan yang telah diutarakan oleh para fuqaha dalam usaha menjelaskan lagi peruntukan undang-undang yang ada agar selari dengan hukum syarak. Langkah penambahbaikan sangat wajar demi menjadikan undang-undang ini lebih lengkap dalam mengatur aspek pernikahan orang Islam di Malaysia dan berupaya mengelak sebarang kemungkinan pertikaian yang berpunca daripada peruntukan sedia ada. Sekian, terima kasih.